Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa mawdatihi wa thawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala, thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah dalam segang masa yang sedikit ni kita ingin membahaskan tentang satu isu yang mana isu ini kebelakangan ini yang ditimbulkan oleh sesetengah golongan di media sosial berkait dengan isu menyapu stokin ataupun hukum menyapu stokin ketika berwuduk. Jadi perkara ini sudah timbul beberapa hari yang lalu dan berlaku perdebatan yang amat hebat dalam kalangan kita sebut sebagai netizen berkait dengan hukum ini. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi kita ingin menuntaskan ataupun memberikan satu jawapan yang mana apabila kita dapat jawapan tersebut, kita boleh berpegang dengannya dan kita dapat yakin dengan jawapan tersebut. Yang pertama, apabila kita bercerita tentang menyapu di atas stokin ini, pada asalnya ialah menyapu di atas khuf, iaitu perbahasan menyapu di atas khuf ini merupakan satu perbahasan yang sangat penting dan juga sangat diberikan tumpuan oleh para ulama. Sehingga kan di antara banyak-banyak perbahasan fiqh, perbahasan menyapu khuf ini diletakkan dalam kitab akidah. Contohnya ialah di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Imam Tahawi meletakkan kami beriman kepada perbuatan menyapu khuf. Imam Tahawi sebut dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain seperti kitab Aqaid An-Nasafiyah juga disebut tentang kami beriman kepada menyapu khuf. Jadi menyapu khuf ni adalah perkara yang penting, sehingga para ulama dalam banyak-banyak perkara dalam ilmu fiqh tu dia meletakkan perbuatan menyapu khuf tu dalam bahagian akidah. Sedangkan kalau kita nak tengok, banyak lagi benda-benda yang penting, seperti kami beriman bahawa solat itu 5 waktu sehari semalam contohnya, ataupun kami beriman wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Tapi para ulama tidak meletakkan perkara tersebut, tapi para ulama memilih perbahasan menyapu khuf untuk diletakkan dalam bahagian akidah. Maka disebut Syekh Sa'id Abdul Latif Fudah, kenapa para ulama akidah ni meletakkan perbahasan menyapu khuf ini dalam bab akidah sedangkan dia adalah bab fiqh, adalah kerana yang pertama, hadis menyapu khuf ini adalah hadis yang mutawatir. Mutawatir ni adalah yufidul yaqin, yang memberikan kepada kita 100% keyakinan. Maksud mutawatir adalah diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mana mustahil perawi itu bersepakat antara satu sama lain untuk menipu. Itu maksud mutawatir. Yang mana apabila kita tolak hadis-hadis yang bersifat dengan mutawatir, maka ia boleh menjejaskan akidah kita. Kerana benda tu adalah benda yang pasti, 100% benar, diriwayatkan oleh sejumlah yang mana mustahil untuk mereka ni berpakat untuk berdusta. Itu mutawatir. Dan hadis yang tidak mutawatir adalah tarafnya hadis ahad. Dan ahad ni banyaklah, ada hadis hasan, ada sahih, semua tu masuk bawah ahad. Jadi hadis mutawatir, apa yang nak disebutkan di sini adalah yufidul qata', memberikan faedah bahawa dia ni benar 100%. Apabila kita tolak akan menjejaskan akidah kita. Maka disebabkan itu para ulama meletakkan perbahasan khuf ini di dalam
perbahasan akidah, dalam kitab akidah. Dan antaranya lagi kerana ada di sana golongan-golongan daripada firqah Islam, daripada firqah-firqah dalam Islam ni yang menolak menyapu khuf. Antaranya Syiah Ar-Rafidah, mereka menolak untuk menyapu di atas khuf. Maka itu adalah perkara yang perlu kita fahami, bahawa kita wajib beriman kepada keharusan untuk kita menyapu khuf. Dan yang kedua adalah menyapu khuf ini secara ringkasnya adalah perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana caranya adalah pertama kita ambil wuduk, kita bersihkan diri daripada hadas besar, mandi wajib dan juga sebagainya. Kemudian kita ambil wuduk, dengan wuduk yang lengkap. Selepas mana kita ambil wuduk yang lengkap, barulah kita pakai khuf. Maka selama mana kita pakai khuf itu, kita tak perlu basuh kaki, tapi kita sapu sahaja di atas khuf. Jadi memakai khuf ini adalah menggantikan basuhan kaki ketika wuduk. Menggantikan basuhan kaki ketika wuduk. Jadi apabila kita ambil wuduk, apabila kita tengah pakai khuf, kita sapu sahaja di atas khuf. Dan sapuan itu adalah sapuan di atas, bukan sapuan di bawah. Sapuan itu sapuan di atas. Bagi orang yang duduk macam kita duduk bermukim, duduk di rumah saja, maka tempoh kita boleh sapu di atas khuf 1 hari 1 malam. Contoh, dan kiraan 1 hari 1 malam itu bermula apabila kita terbatal wuduk kita. Bermula daripada terbatal wuduk kita. Contoh, kita ambil wuduk pagi ni kita ambil wuduk, kita pakai khuf. Kita dapat jaga wuduk kita sampailah waktu zuhur pukul 1 contohnya. Pukul 1 terbatal wuduk kita. Tak kira lah dengan cara apa kita terbatal, tapi kita terbatal pada pukul 1. Maka kalau kita bermukim pukul 1 hari ini sampai pukul 1 hari esok, kita boleh sapu di atas khuf. Maksudnya apabila kita ambil wuduk tu tak perlu basuh kaki, tapi kita sapu saja di atas khuf. Dan ada syarat-syarat lain selain daripada memakainya dalam keadaan suci, adalah kita tidak boleh tanggalkannya. Maksudnya apabila kita pakai tu, janganlah kita pakai buang, tak. Kena pakai berterusan. Maksudnya kalau waktu tidur sekalipun, khuf tu masih ada pada kita. Janganlah waktu tidur tu kita cabut, maka cabut tu berhentilah waktu 1 hari 1 malam tersebut. Jadi tempoh untuk orang yang bermukim untuk memakai khuf adalah 1 hari 1 malam. Manakala bagi orang yang bermusafir adalah 3 hari, adalah sebanyak 3 hari. Contoh, kita pakai macam kita buat tadi, 1 hari kita pergi musafir pukul 1 petang, 1 petang tu kita dah terbatal wuduk, maka 1 petang esoknya boleh lagi, 1 petang lusa boleh lagi, 1 petang tulat. Lepas 1 petang tulat itu kena cabut khuf dan juga ambil wuduk seperti biasa. Jadi itu hukum hakam apabila kita memakai khuf. Jadi sekarang ni timbul satu masalah. Ada golongan yang mengatakan bahawa mereka ni tak pakai khuf, tapi pakai stokin je. Stokin yang kita pakai tu, yang kita nak pergi pejabat, nak pakai kasut tu, kita pakai stokin. Mereka mengatakan bahawa boleh untuk kita sapu di atasnya. Stokin yang kita pakai, maka itu adalah perkara yang timbul. Sebelum kita masuk kepada perbahasan tersebut, saya sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahawa beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu pemusafiran. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma. Dan aku apabila nak tiba berwuduk ni, aku nak pergi cabutkan sepatu Rasulullah ataupun khuf Rasulullah SAW. Jadi Al-Mughirah ibn Syu'bah ni nak bantu Rasulullah untuk cabut khufnya untuk berwuduk, untuk basuh kaki. Tapi Nabi SAW berkata, da'huma, jangan tinggalkan kedua-duanya, jangan cabut. Fa inni adkhaltuhuma taharataini, sesungguhnya aku pakai ketika aku dah sempurna bersih. Famasaha alaihima, maka Nabi SAW sapu di atasnya. Nabi kata jangan cabut
dan Nabi kata aku pakai ini dalam keadaan aku dah bersih 100%, dalam keadaan bersih, maka Nabi SAW pun sapu di atasnya, tak buka kasut untuk basuh kaki. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nombor 203 dan juga Imam Muslim nombor hadisnya 274. Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari mengatakan bahawa hadis ini menjadi dalil keharusan untuk menyapu khuf dan sebagai satu penjelasan bahawa ia disyariatkan oleh agama. Jadi perbuatan menyapu khuf ini adalah satu syariat yang sabit di dalam agama kita. Maka itu adalah hadis yang kita riwayatkan, yang mana disebut oleh Imam Tahawi dalam syarahan Aqidah Tahawiyah, 70 sahabat meriwayatkan hadis tentang khuf. Maksudnya jumlah tu jumlah yang banyak, yang mana tahap hadis itu ataupun taraf hadis itu adalah hadis yang mutawatir, yang tidak boleh untuk kita tolak. Maka itu adalah khuf. Dan satu lagi berkaitan dengan khuf ini, tak semestinya khuf ini dipakai di negara-negara yang sejuk. Kadang-kadang ada yang orang salah faham, pakai khuf ni pada negara yang ada salji, negara-negara yang 4 musim. Tak. Bahawa khuf itu boleh dipakai dalam keadaan apa jua sekalipun. Kita duduk di rumah kita duduk di Malaysia, kita duduk di Thailand ke ataupun mana-mana, boleh kita amalkan untuk memakai khuf ini. Jadi tak disyaratkan untuk duduk di negara yang beriklim sejuk saja, tapi di mana-mana pun boleh kita amalkan menyapu khuf. Maka itu adalah berkaitan dengan khuf. Adapun berkaitan dengan stokin ini, di dalam bahasa Arab, stokin ni orang Arab sebut sebagai jawrab. Jawrab adalah stokin, ataupun disebut sebagai asyarab. Dua tu maksudnya adalah stokin kain yang kita pakai lah, yang mana tidak menepati syarat-syarat khuf yang kita akan sebutkan nanti. Mana Imam Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus fi Syarh Qamus menyebutkan al-jawrab isya'an lil qadam, penutup kaki, sarung penutup kaki min sawfin, daripada benang-benang. Apabila kita kait dengan benang-benang, maka itu adalah stokin. Yattakhizu lidaf'i, yang mana kita pakai untuk memberi kehangatan. Contoh kalau kita pakai ketika musim sejuk, dia memberi memberi kehangatan. Jadi jawrab ataupun syarab dia diperbuat daripada benang, dan mana dia berbeza dengan khuf. Khuf ini juga tidak disyaratkan untuk diperbuat daripada kulit. Tak kisahlah apa sahaja, tapi kalau dia cukup syarat sebagai khuf, maka dia boleh digunakan sebagai khuf. Tak kiralah dia buat daripada PVC ke plastik ke atau apa sahaja, tapi selagi mana dia cukup syarat yang akan kita sebutkan, syarat-syarat khuf ini, maka boleh untuk digunakan sebagai khuf. Tetapi di dalam mazhab Maliki, dia mensyaratkan khuf itu diperbuat daripada kulit. Tapi di sisi mazhab Syafi'i tak kisahlah PVC ke plastik ke kulit tiruan ke, selagi mana cukup syarat untuk cukup syarat sebagai khuf, maka boleh digunakan untuk menjadi khuf. Antara syarat-syarat yang saya sebutkan, kita perlu tahu tentang khuf ini, yang pertama seperti mana yang saya sebutkan tadi, mesti dipakai dalam keadaan sempurna bersuci dan sempurna mengambil wuduk sehingga membasuh kaki. Iaitu kita pakai lepas kita ambil wuduk sempurna, baru kita pakai. Jangan kita contoh cara yang tidak sah kita pakai khuf, kita ambil wuduk, kita basuh kaki kanan, kita pakai khuf. Basuh kaki kiri, kita pakai khuf. Itu tak sah pakai khuf kita. Mestilah kita basuh kedua-dua kaki, barulah kita pakai khuf di bahagian kanan dan juga khuf di bahagian kiri. Jadi syarat yang pertama mesti dipakai dalam keadaan sempurna bersuci. Syarat yang kedua, mestilah khuf tersebut menutup bahagian yang wajib dibasuh ketika wuduk. Iaitu yang wajib kita basuh ketika wuduk tu sampai buku lali. Kalau lah khuf tu contohnya ada stokin sekarang ni yang di bawah buku lali, maka tu tidak dinamakan khuf, walaupun dia dibuat daripada kulit, walaupun dia boleh digunakan untuk berjalan. Jadi mesti syarat khuf ni menutup kepada buku lali ataupun lebih pun tak apa. Tapi yang penting adalah menutup bahagian wajib yang dibasuh ketika wuduk. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah mesti diperbuat daripada bahan yang halal.
mestilah daripada kulit binatang-binatang yang disembelih. Kalau kulit-kulit yang tidak halal, kulit babi ke kulit anjing ke, maka sudah tentu tak sah untuk tidak sah untuk dijadikan sebagai khuf. Antaranya lagi di sisi mazhab kita mestilah khuf itu tahan lasak, boleh digunakan untuk kita bermusafir. Maksudnya kalau kita tak pakai kasut, kita pakai khuf saja, kita boleh pergi berjalan 2 mahalah. Bukanlah berjalan di atas tempat kapek kita ni, tapi berjalan di luar, di atas jalan tar, di atas tanah, boleh kita gunakan untuk berjalan. Maka ini syarat yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat iaitu mestilah tahan lasak dan boleh digunakan untuk bermusafir, iaitu perjalanan yang jauh. Syarat yang kelima adalah mesti dia tidak menyerap air, mesti tak tembus air sampai kepada kaki. Kalau khuf tersebut sampai air ke dalam kaki, maka tidak sah digunakan sebagai khuf dan dapat menghalangnya daripada terkena air. Maka daripada 5 syarat khuf ini, kita bandingkan dengan stocking kita. Stocking kita yang pertama mestilah dipakai dalam keadaan sempurna dan bersuci, boleh kita buat. Yang kedua mestilah menutup bahagian yang wajib ketika wuduk. Jadi stocking tu adalah lebih daripada buku lali, maka cukup syarat yang kedua. Syarat yang ketiga mestilah dibuat daripada bahan yang halal, betul, stocking boleh menepati. Syarat yang keempat, ia hendaklah tahan lasak dan boleh digunakan untuk berjalan, untuk bermusafir. Maka syarat yang keempat, stocking ni tak cukup syarat di sisi mazhab Syafi'i. Apabila kita pakai stocking tu, kalau kita berjalan di jalan-jalan, di tanah-tanah, maka akan koyak, dan juga rosak. Maka syarat keempat ni tidak menepati syarat khuf di sisi mazhab Syafi'i. Dan syarat yang kelima mesti tidak menyerap air. Maka apabila kita sapu di atas stocking tersebut, terkena kaki di dalam stocking kita tersebut, maka tak mencukup syarat yang kelima. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, khuf ini tidak mencukupi 2 syarat, iaitu syarat yang keempat dan juga syarat yang kelima. Maka itu adalah di sisi mazhab Syafi'i. Baik. Jadi secara kasarnya, pandangan kita di sisi mazhab Syafi'i adalah tidak dibolehkan dan juga tidak sah untuk kita menyapu di atas stocking bagi menggantikan khuf. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj. Dan Al-Minhaj ini, Minhajul Talibin ni, merupakan kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang merupakan kitab antara kitab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dan kitab Minhaj ni banyaklah syarahan-syarahannya, contoh Mughni Muhtaj, Nihayatul Muhtaj dan sebagainya. Kata Imam An-Nawawi, wa syautuhu an yalbisa ba'da kamali tuhrin, hendaklah dia pakai khuf itu dalam keadaan sempurna bersuci, satiran mahalla fardhihi, hendaklah dia menutup kepada tempat yang wajib dibasuh, tahiran, mestilah diperbuat daripada benda yang bersih, yumkinu tiba'ul masyifih, mesti boleh untuk digunakan berjalan, yumkin tiba'ul masyifih, boleh untuk digunakan berjalan, litaraddudi musafiri lihajatih, iaitu untuk bermusafir itu ulang-alik dia pergi kepada tempat dan berjalan. Maka itu adalah syarat yang disyaratkan oleh Imam An-Nawawi. Dan kata lagi Imam Nawawi, wala yujzi mansujun la yamna'u ma fil asah, dan tidak sah jika diperbuat daripada bahan yang tidak menghalang air. Tidak menghalang air ni maksudnya ialah dia menyerap air, maka tidak sah menurut pandangan yang paling sahih, al-asah di sisi mazhab Syafi'i. Daripada nukilan di atas, kita tahu di sisi mazhab Syafi'i, stocking yang nipis itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai ganti kepada khuf. Jadi pendapat rajih di sisi mazhab Syafi'i adalah tidak boleh. Manakala selain daripada itu, kita pergi pula kepada mazhab-mazhab yang lain. Disebut oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni Ibn Qudamah, mengatakan bahawa mazhab Maliki, mazhab Hanafi
dan imam-imam mujtahid yang lain. Bukan sahaja mazhab yang dua tadi yang kita sebutkan tadi, Imam Maliki, Imam Malik dengan juga Imam Abu Hanifah. Bahkan mujtahid yang lain, antaranya Imam Al-Auza'i, Mujahid, Amr bin Dinar, Al-Hasan bin Muslim. Mereka ini bersepakat bahawa tidak boleh untuk disapu di atas token yang tidak boleh digunakan untuk berjalan. Maka sepakat di antara bukan sahaja mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan imam-imam mujtahid yang lain, Al-Auza'i, Amr bin Dinar dan juga yang lain itu, bahawa tidak boleh untuk disapu di atas token. Kata Imam Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah, ini adalah teks daripada Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wal Auza'i wa Mujahid wa Amr bin Dinar wal Hasan ibn Muslim wa Syafi'i, dan juga imam kita Imam Syafi'i, la yajuzu mashu alaihima, tidak harus untuk kita sapu di atas token, illa an yun'ala, kecuali dia dipakai sebagai satu kasut, maka itu disebut sebagai daripada Al-Mughni Ibnu Qudamah. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab juga membawa pandangan mujtahid yang lain, antaranya Al-Qadi Abu Tayyib, Al-Qaffal dan sebahagian daripada para muhaqqiqin, bahawa tidak boleh untuk kita menyapu di atas stoken yang mana tidak boleh digunakan untuk bermusafir. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', was-sahih bal sawab, pandangan yang sahih dan juga pandangan yang betul di sisi mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain, ma zakaruhu al-Qadi Abu Tayyib wal Qaffal daripada mazhab Syafi'i wa jama'atun minal muhaqqiqin, annahu in amkana mutaba'atul mashi alaih jaza kaifa kana wa illa fala, jika boleh digunakan untuk berjalan maka harus untuk kita sapu di atas khuf tersebut, jika tidak maka tidak boleh disapu. Maka ini disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Jadi apa yang kita bacakan tadi adalah daripada mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab-mazhab yang lain, iaitu sejumlah yang ramai daripada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan sejumlah daripada para mujtahidin mengatakan tidak boleh untuk kita sapu di atas token. Bahkan ada seorang imam di dalam mazhab Hanafi, iaitu Imam Al-Kasani, mengatakan ijma' tidak boleh menyapu di atas token yang mana nipis dan juga ditembusi air. Ini disebut oleh Imam Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i' As-Sana'i. Kata beliau, fa in kana raqiqaini, jika khuf itu ataupun stoken yang nipis, la yashifanil ma, dua-dua itu ditembusi oleh air, la yajuzu mashu alaihima bil ijma', tidak boleh untuk kita sapu dengan ke atasnya, ijma' oleh para ulama. Maka apabila ijma' ini, maka tidak ada lagi pandangan-pandangan yang lain, kerana ijma' para ulama kepada satu pandangan sahaja. Adapun kalau ada pandangan-pandangan itu, la yultafatu ilaih, tidak dipandang kepada khilaf tersebut, kerana sudah ada ijma'. Maka yang perlu kita pegang adalah ijma'. Tetapi di sana ada pandangan yang membolehkan. Ini yang kita nak bincang. Pandangan yang membolehkan kita sapu di atas token, yang disandarkan kepada mazhab Hambali, dan mereka bersandarkan juga dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah juga radhiyallahu taala anhu, bahawa beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, Nabi SAW pada satu ketika Nabi SAW berwuduk, wa masaha ala jawrabain wa na'lain, dan Nabi SAW menyapu di atas token. Al-jawrab kita sebut tadi pada awal tadi, maksudnya adalah token, dan juga di atas kedua-dua kasut baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga nombor hadis 99, dan juga Imam Abu Dawud. Ada satu hadis daripada hadis yang banyak berkaitan dengan khuf, ada satu hadis yang menyebut sebagai jawrab, stoken, diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah. Jadi apabila satu hadis ini kita tengok kepada hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW itu ada menyapu di atas token,
kita tengok kepada status hadis tersebut. Yang pertama, Imam Tirmizi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadis ini statusnya hasan sahih. Jadi hasan sahih ni boleh kita beramal, boleh kita berpegang. Tapi penilaian Imam Tirmizi ini dikritik oleh ulama-ulama yang lain. Antaranya Imam Az-Zahabi dan juga antaranya yang lain adalah Imam Abu Dawud, mengatakan bahawa tak boleh kita kata hadis ini sebagai hasan sahih. Kerana ada perawi yang namanya Abu Qais yang mana menyalahi riwayat perawi-perawi yang lebih siqah daripadanya, iaitu dia seorang sahaja meriwayatkan hadis wa masaha ala jawabain, sedangkan ulama-ulama yang lain perawi-perawi yang lebih siqah daripadanya meriwayatkan ala khuffain, di atas khuf, tapi dia seorang sahaja yang meriwayatkan menyapu di atas stokin. Maka ada sedikit ketidakpastian dekat situ, kerana dia seorang sahaja, Abu Qais ini, menyalahi riwayat perawi-perawi siqah yang lain. Dan selain itu ada seorang lagi perawi yang meriwayatkan hadis tentang menyapu di atas stokin ini, seorang yang bernama Huzail ibn Syarahbil, dan dia ni perawi yang lemah ingatannya, perawi yang lemah. Dan berkait dengan hadis yang kita bacakan tadi yang meriwayatkan Nabi SAW menyapu di atas stokin itu, Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa sejumlah ramai daripada kalangan ulama hadis melemahkan hadis di atas, mengatakan hadis ini bukan hasan sahih seperti mana didakwa oleh Imam Tirmizi, bahkan dia adalah hadis yang lemah. Antaranya Imam Al-Baihaqi, Sufyan Al-Thawri, Abdul Rahman ibn Mahdi, Ahmad ibn Hanbal, Ali bin Al-Madini, Yahya ibn Ma'in, Muslim bin Hajjaj, semua tu kibar ulama dalam hadis. Dan mereka ini melemahkan, mendaifkan hadis tersebut. Maka menurut Imam Nawawi, pandangan ulama besar ini sudah tentu lebih didahulukan berbanding daripada pandangan Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi kata hasan sahih, tapi seluruh ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, Muslim ibn Hajjaj, Yahya bin Ma'in, Abdul Rahman ibn Mahdi, Sufyan As-Sauri itu mengatakan hadis ni lemah. Maka nak ambil yang mana? Nak ambil Imam Tirmizi walaupun dia kita sebut Imam Tirmizi, ataupun kita nak ambil sejumlah para ulama hadis yang lebih ramai melemahkan hadis tersebut? Maka itu adalah perbahasan berkait dengan hadis yang menjadi sandaran beberapa golongan yang mengatakan harus untuk menyapu di atas stokin. Dan jika sekiranya kita andaikan, kita terima juga pandangan Imam Tirmizi bahawa hadis tu hadis yang hasan sahih, maka di sana terdapat pandangan ulama daripada mazhab Hambali sendiri mengatakan bahawa hadis tersebut bukanlah bermaksud stokin seperti mana yang kita faham, tapi stokin yang tebal sama karakteristiknya, ciri-cirinya seperti khuf juga. Maka akhirnya stokin tu, jawab tersebut bukan stokin yang kita faham seperti mana kita hari ini, tapi adalah khuf pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya disebut oleh Imam di dalam kitab Kasyaful Qina' an Matnil Iqna' dalam mazhab Hambali, di mana dalam kitab tersebut, kitab mutamak dalam mazhab Hambali menyebutkan wal jawarib fil ma'nal khuffi, stokin yang maksud yang sebenarnya bukan stokin tapi adalah makna khuf. Jawab kat situ bukan stokin yang kita faham, tapi adalah khuf, li'annahu satibun li mahalli fardhi, kerana dia menutup bahagian yang wajib dibasuh, yumkinu mutaba'atul masyfi ashbahul khuf, kerana dia adalah menutup tempat yang wajib kita basuh dan boleh digunakan untuk berjalan, untuk bermusafir. Ini ulama mazhab Hambali dalam Kasyaful Qina' mengatakan bahawa jawarib fil ma'nal khuf, maksud jawab pada dalam hadis yang kita sebutkan tadi adalah khuf yang sebenarnya. Bahkan Imam Ibn Taymiyah Al-Hambali juga menyebutkan bahawa wa in kana raqiqan, kalaulah stokin itu, jawab itu adalah jawab yang tidak kuat, jawab yang nipis, yatakhabbaku fi yawmaini aw salasah, yang mana akan koyak dalam masa 2 atau 3 hari, aw la yasbut bi nafsihi, ataupun dia tidak akan kekal dengan tempoh yang lama, lam yumsah alaih,
tidak boleh untuk disapu di atasnya. Li'anna fi mislihi la yumsha fihi adatan, kerana tidak boleh digunakan untuk berjalan. Wala yahtaju ila al-mashi alaih, dan tidak diperlukan untuk disapu di atasnya. Ini pandangan mazhab Hambali. Walau bagaimanapun, ini mazhab Hambali, dan kita tekankan bahawa hadis yang mereka sandarkan tersebut adalah hadis yang lemah, yang dilemahkan oleh sejumlah ramai para ulama, dan bahkan ada ulama dalam mazhab mereka sendiri mengatakan bahawa jawab itu bukan maksud yang sebenar, tapi jawab itu maksudnya adalah khuf, menepati ciri-ciri khuf ataupun stokin yang tebal yang boleh digunakan untuk berjalan. Dan di sana ada pendapat ulama kontemporari, ulama zaman kita lah, 1400 sekarang ni, seperti Jamaluddin Al-Qasimi dan Ahmad Syakir. Ini ulama yang terkemudian dah, ulama pada zaman kita, kontemporari, mengambil hadis tu secara literal. Hadis tersebut wa masaha ala jawabain, maka ulama kemudian ni ambil hadis tu secara literal, kata boleh beramal untuk menyapu di atas token secara mutlak, selagi mana kita pakai dalam keadaan kita pakai daripada keadaan bersih, suci, menutupi tempat yang wajib dibasuh, tak kira lah nipis ke tak nipis, koyak ke tak koyak, macam mana sekalipun, selagi mana cukup dua syarat ni, boleh kita gunakan sapu di atas token. Ini pandangan oleh Jamaluddin Al-Qasimi dan juga Ahmad Syakir daripada ulama-ulama kontemporer, kerana mengambil hadis itu secara literal. Dia tak tengok dah jawab tu pandangan ulama ke mendhaifkan, tak. Dia ambil sahaja hadis tu, dia ambil tarjih pandangan Imam Tirmizi dan dia berpegang dengannya, kata boleh memberikan fatwa boleh untuk kita beramal dengannya. Dan juga sebelum daripada mereka ini ada seorang ulama, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ni pendapat dia adalah seorang yang bermazhab Zahiri. Zahiri ni adalah dia ambil sebiji hadis tersebut. Kalau hadis tersebut kata jawab lah, tak ada takwil, tak ada apa-apa syarahan, maka Ibnu Hazm Az-Zahiri juga menyebutkan pandangan yang sama sebelum daripada ulama-ulama kontemporari yang kita sebutkan tadi, bahawa disebut dalam kitabnya Al-Muhalla. Al-Muhalla ni kitab yang ditulis oleh Ibnu Hazm dalam ilmu fiqh, yang memuatkan pandangan-pandangan mazhab Zahiri yang dipegang oleh beliau. Kata Ibnu Hazm, waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-amru bil masih ala khuffaini wa annahu masaha ala jawrabain. Telah sahih bahawa Nabi SAW sapu di atas khuf, dan juga Nabi SAW sapu di atas stokin, kerana dia ambil hadis tu secara literal. Walau kana hahuna hadul mahdud lamma ahmalahu alaihi salatu wassalam wala aghfalahu fa wajaba an kullu ma yaqa'u alaihi ismul khuffi aw jawabi aw labisa ala rijlaini fal mashu alaihi ma jaizun. Maka kata Ibnu Hazm, tak kiralah macam mana bentuk sekalipun, kita pakai stokin ke, pakai kain ke, apa saja, selagi mana kita menutup tempat yang wajib dibasuh ketika wuduk dan juga dipakai dalam keadaan suci, maka macam mana sekalipun, namalah khuf ke, jawab ke, syarab ke, kata Ibnu Hazm, maka harus untuk disapu. Ini pandangan Az-Zahiri. Dan pandangan Zahiri ni kita kena sebut bahawa dia bukanlah termasuk daripada pandangan mazhab-mazhab yang muktamad, seperti mana mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dan juga Syafi'i. Dia adalah mazhab yang di luar daripada mazhab yang dipegang oleh kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu hadis yang mana dalil-dalil yang kita sebutkan tentang pandangan yang mengatakan boleh untuk menyapu di atas khuf. Jadi ada dua. Pertama, kita katakan keharusan ini ijma' daripada kalangan ulama bahawa boleh kita menyapu di atas khuf. Tetapi pandangan yang kata boleh menggantikan stokin itu di tempat khuf, maka pandangan ini sangat lemah, seperti mana yang kita dah bahaskan tadi. Hadisnya hadis yang lemah, pandangannya daripada pandangan ulama kontemporari, maka hadis dan juga pandangan itu pandangan yang lemah. Dan kita baca sedikit tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh institusi fatwa antarabangsa. Antaranya disebut fatwa Darul Ifta' Jordan, Majlis Fatwa di Jordan.
menyebutkan wa in kanat fa in kanat jawarib khafifah fala yujzi'u al-mashu alaih. Kalau lah stokin tu stokin yang nipis, maka tak boleh. Tak boleh untuk kita sapu di atasnya. Ini pandangan Majlis Fatwa Jordan. Bahkan disebut dekat sini wal aula min abwabil ibadat al-ikhtiyar. Bahkan dalam perkara ibadat ni, perkara yang paling utama bagi kita mesti berjaga-jaga. Liyatma'innal qalbu, supaya hati kita ni tenang. Ada khilaf tentang menyapu khuf, menyapu di atas stokin ni, maka kita tinggalkan menyapu stokin tu, kita sapu kepada apa yang ulama ijma', iaitu kita sapu di atas stokin. Bahkan kata di dalam ni adalah membasuh kedua-dua kaki. Membasuh kedua-dua kaki di sisi mazhab kita adalah lebih afdal berbanding daripada menyapu di atas khuf. Ya, kita kata kalaulah seseorang tu nak mengamalkan menyapu di atas khuf, maka boleh dia beramal, tapi yang afdal adalah membasuh kaki. Kerana Nabi SAW ada satu ketika Nabi SAW lihat seorang sahabat, dia cincai-cincai saja basuh kaki. Dia ambil wuduk, apabila tiba basuh kaki, dia hulur saja ataupun dia basuh dengan cincai, tak kena kepada buku lali. Maka Nabi SAW menjerit dengan suara yang keras. Nabi sebut kata wailul lil aqabi minan nar, celakalah kaki-kaki yang tidak terkena air wuduk dimasukkan ke dalam api neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Nabi SAW jerit dengan suara yang keras kerana tak kena tempat basuhan, tak sempurna wuduknya tersebut. Kerana apabila tak sempurna wuduk, tak sempurna solat. Apabila tak sempurna solat, maka seorang tu seolah-olah tidak solat. Dan seorang yang meninggal solat ini adalah salah satu daripada dosa besar. Maka kesan daripada tak menyempurnakan wuduk itu adalah besar. Maka untuk kita meninggalkan basuhan kaki, mestilah kita pergi kepada pandangan yang sama kuat dengannya, iaitu kalau nak tinggalkan hadis ayat Al-Quran yang zahirnya menyebutkan tentang kefarduan membasuh kaki, yang mana wa aujulikum ila ka'bain, dan basuhlah kaki kamu sehinggalah kepada buku lali tersebut, mestilah datangkan ayat Quran ataupun hadis yang sama taraf, mutawatir, seperti mana hadis menyapu khuf tadi. Adapun hadis yang lemah tidak akan dapat menasahkan ataupun tidak akan dapat menghilangkan hukum yang asal, iaitu kefarduan membasuh kaki. Maka untuk kita beramal dengan perkara khuf, itu kita sebut sabit dengan hadis yang mutawatir. Tapi untuk stokin ni tidak ada hadis yang setaraf dengan ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Maka tidak boleh untuk kita sewenang-wenangnya nak ambil pandangan itu, walaupun ada pandangan daripada ulama-ulama kontemporari untuk kita mengambilnya sebagai pandangan. Dan antaranya juga disebut oleh Darul Ifta Mesir, Majlis Fatwa Mesir, Syekh Ali Jum'ah dalam mengatakan dalam perkara ini juga menyebutkan syarat-syaratnya mesti yumqinu tatabu'ul masyi, mesti digunakan untuk berjalan, boleh digunakan untuk berjalan. Wa qad labisa ala tuhrin ala taharatin, mesti dipakai sebelum daripada selesai sempurna berwuduk. Dan disebutkan dekat situ ada pandangan-pandangan yang mana mengatakan bahawa ulama mutaakhirin, Jamaluddin Al-Qasimi dan juga Ahmad Syakir tadi yang mengatakan boleh untuk menyapu di atas khuf, maka pandangan itu pandangan yang lemah. Wa alaihi, dan kesimpulannya falmashu ala jawabis syaffaf mamnu'un inda jumhur, menyapu di atas token yang nipis di sisi jumhur ulama adalah dilarang. Wa jaizun inda qalili minal ulama, dan diharuskan oleh sedikit segelintir sahaja daripada para ulama. Maka itu daripada mazhab Maliki. Dan kita boleh simpulkan dekat sini adalah pandangan-pandangan institusi fatwa di antarabangsa, antaranya di Jordan, di Mesir, dan mereka ni ada ulama-ulama yang pakar dalam bahagian ini. Mereka juga mengatakan tidak sah dan juga tidak boleh untuk kita menyapu di atas khuf. Jadi ini jika tuan-tuan nak lihat, boleh lihat kepada artikel yang terkini yang kita keluarkan di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Tahqiq Al-Masail siri ke-9. Tahqiq Al-Masail siri ke-9, penjelasan berkaitan hukum wuduk
dengan menyapu di atas stokin. Ini pandangan yang terbaru, kerana sebelum ni kita katakan la yunkabu fi mukhtalafi fihi walakin yunkabu al-mujma'u alaih. Pandangan sebelum ni kita kata ada dua pandangan. Jika seorang nak mengambil pandangan yang kita katakan boleh, disebabkan keperluan-keperluan dan juga keadaan yang mendesak ataupun sebagainya, boleh dia mengambil pandangan tersebut. Tapi dikeluarkan pandangan yang baru mengatakan bahawa tahqiq masail yang terbaru ni, bahawa sandaran kepada pandangan yang lemah tu adalah sangat lemah. Tidak boleh untuk kita bersandarkan pandangan yang lemah ini untuk menolak perkara yang sabit di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut perlu kita membasuh kaki kita. Maka secara kesimpulannya, kalau kita nak beramal dengan menyapu khuf itu boleh, tapi untuk stokin ganti kepada khuf, maka jumhur para ulama mengatakan tidak boleh dan juga tidak sah. Dan di antara semua ni, yang lebih afdal kita sekarang ni di Malaysia ni, tak adalah keperluan sangat seperti mana di luar negara. Kalau di luar negara, di Antartika ke apa saja, yang tak boleh kita cabut kasut untuk basuh kaki, bolehlah kita menyapu di atas khuf. Tapi di Malaysia ni keperluan dan juga keperluan untuk kita menyapu khuf itu mungkin sampai kepada tahap tidak ada. Tapi kalau nak beramal dengan menyapu khuf tu, janganlah kita pakai stokin, tapi pakai khuf yang betul. Pergi beli dekat Shopee pun ada khuf yang diperbuat yang kukuh dan juga cukup syaratnya yang ditetapkan oleh para ulama sebagai khuf. Jadi itu saja. Saya buka kepada soalan kalau ada nak bertanya tentang apa yang saya sampaikan. Jika ada apa-apa kemusykilan ataupun ada apa pertanyaan, saya buka kepada soalan. Kita ni pakai stokin pada luar, ke maknanya kerja, macam mana kita boleh masuk dalam sembahyang? Baik. Jadi stokin tu daripada pakai dalam kasut, kita pakai itu macam mana? Baik. Jadi bagian-bagian lain itu macam mana, Ustaz? Penting tangan tu. Baik. Tuan Haji kita tanya berkaitan dengan kita pakai stokin, kita balik daripada pejabat, kita masuk masuk masjid ni, kita solat dengan stokin kita, boleh ataupun tak boleh? Jadi yang pertama, syarat sah kita menunaikan solat itu mesti bersih tubuh badan kita, pakaian kita dan tempat kita solat. Jadi yang disebutkan Tuan Haji tadi adalah berkaitan dengan pakaian kita. Jadi pakaian ini adalah selagi mana kita tidak yakin adanya najis pada pakaian kita, maka boleh digunakan. Contoh kalau kita pakai stokin tu, kita pakai dalam kasut dan kita tak pijak stokin tu di tanah ke, di jalan ke, ataupun di mana-mana, dan kita sampai contoh di pejabat kita pun ada kapet yang bersih, maka boleh kita gunakan, sebab tidak ada qarinah ataupun tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan kita syak bahawa ada terkena najis di pada stokin tersebut, maka boleh kita pakai stokin tersebut. Bahkan Nabi SAW pernah solat dalam keadaan memakai kasut, dalam keadaan kasut Nabi SAW itu bersih, tidak ada najis, zahirnya bersih. Kalau ada pasir-pasir itu bukan najis. Mungkin dia bagi kita ada debu-debu kotor macam tu, tapi kotor itu bukan sampai tahap najis. Kalau ada najis, contohnya ada tahi ayam, pergi jalan pergi rebang ayam, terlekat tahi ayam, maka tak boleh kita gunakan stokin tersebut untuk solat. Jadi selagi mana tidak ada najis yang zahir pada pakaian kita, tak kira lah stokin ke jubah ke apa saja, maka boleh untuk kita gunakan untuk solat. Jadi tak ada masalah. Tuan yang belakang. Bila waktu yang sesuai memakai khuf? Okay. Waktu yang sesuai untuk memakai khuf adalah apabila kita ambil wuduk dan juga kita ada keperluan untuk pakai khuf. Contoh kita nak pergi musafir. Contohnya adalah kita nak pergi musafir naik kapal terbang. Naik kapal terbang, kalau kita nak ambil wuduk dekat toilet kapal terbang tu, airnya sikit. Nak pergi angkat kaki dekat sinki toilet tu, dah lah air sikit, tak padan. Jadi nak basuh tu tak sempurna. Maka kita ambil wuduk dulu sebelum naik kapal terbang tersebut. Selesai wuduk kita pakai khuf ataupun kita pakai khuf,
Maka apabila di dalam kapal terbang tersebut kita terbatal wuduk, maka kita ambil apa yang wajib saja, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, basuh kepala, kaki tak payah basuh, sapu je. Jadi mudah untuk kita amalkan. Jadi kalau nak ditanya bila tu, apabila ada keperluan seperti mana kita sebut tadi, nak pergi pada tempat ataupun saja-saja nak pakai pun boleh, tapi sebaiknya apabila ada keperluan barulah kita pakai. Dan cara memakai khuf macam mana saya sebut tadi, sempurna suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, mengambil wuduk dengan sempurna, barulah kita pakai. Maka bagi orang yang bermukim 1 hari 1 malam, bagi orang yang bermusafir 3 hari 3 malam, bermula daripada kita berhadas. Bukan bermula daripada kita pakai, bermula kita berhadas. Contoh kita pakai pagi ni tak berhadas lagi, bukan kira pukul 8 pukul 7 kita sekarang ni, tapi kita kira bila kita berhadas nanti. Tengoklah kita terbatal pukul berapa, tengok dalam berapa minit, contoh 8 1 minit, maka 8 1 minit esok kena cabut untuk ambil wuduk balik. Kalau nak pakai balik pun boleh. Jadi yang penting adalah tempoh 1 hari 1 malam tersebut. Yang pakai 3 hari ni, kalau kita rasa was-was dalam tempoh 3 hari tu, kita batal. Baik. Kalau Batal lah. baik. Kalau kita rasa was-was, boleh tak lagi kita nak sapu ataupun tak sapu? Okey. Dia ada satu kaedah dalam kaedah fiqhiyah mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak akan terhilang dengan sebab syak. Jadi kita syak tu 50-50. Masih boleh ataupun tak boleh. Maka kita ambil pandangan yang yakin bahawa tidak ada perkara-perkara yang membatalkan kita untuk menyapu khuf. Boleh kita menyapu khuf selagi mana perkara tersebut. Walaupun ada syak, tapi al-yaqin la yazulu bisyak. Ada lagi soalan? Ada dua, jawab ataupun syarab. Ada dua, jawab ataupun syarab. Kalau dua tu, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, maksudnya stokin. Secara literalnya kalau tengok kamus, jawab dan syarab tu adalah stokin. Jadi jika tiada soalan, kita khulasahkan apa yang kita bahaskan pada hari ini. Jika kita mendengar lagi kata-kata ataupun para ustaz-ustaz yang mengatakan boleh untuk kita menyapu di atas token, kita katakan ya, ada pandangan, tetapi pandangan itu pandangan yang lemah. Dan kita hendaklah mengikut kepada pandangan jumhur ulama yang mana dalilnya lebih kuat, lebih kukuh, seperti mana yang telah kita bentangkan tadi. Dan untuk kita meninggalkan basuhan kaki kepada perkara alternatif yang lain, mesti bersandarkan dalil yang kuat, iaitu pandangan daripada pandangan yang jumhur. Maka secara ihtiyatnya, secara hati-hatinya, kita mengatakan bahawa tidak boleh untuk menyapu di atas token, tapi boleh untuk menyapu di atas khuf. Dan sebaik-baiknya, kalau tidak ada apa-apa keperluan, kita basuh sajalah kaki seperti biasa, seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka moga-moga kita mendapat manfaat dan juga dapat beramal daripada apa yang telah disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.